Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Cikgu Bat. Buat ini semalam 2 hari lepas. Cikgu Bat keluar kenyataan. Dia kata, saya tunggu surat daripada Nik Nazmi, surat saman. Saya tak dapat pun surat saman. Saya nak tanya Cikgu Bat, surat saman daripada lawyer saya dah dapat belum? Bukan lawyer saya, daripada lawyer ni lah, lawyer Agus dengan lawyer Agus kot. Dah dapat belum? Takut-takut tak dapat lagi lah. Kau dapat bagus lah kan. Sebab bila dia hantar dahulu, keluarga Cikgu Bat tak nak terima surat saman tersebut. Bukan surat saman Nik Nazmi ni, sebelum ni. Kau tak dapat lagi, tanya je. So baru-baru ini Nik Nazmi kata dia akan saman. Malah 2 hari lepas Nik Nazmi mengatakan bahawa surat tersebut sudah dihantar. Surat saman lah maksudnya. Sudah dihantar. Baik, kita baca. Nik Nazmi hantar surat tuntutan kepada Cikgu Bat. Ya, right. Nik Nazmi kiri menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tempatan Banjir bernilai lebih 16 bilion yang didedahkan oleh Badrul Hisham atau Cikgu Bat. Menteri Sumber Asli Nik Nazmi telah menyerahkan surat tuntutan kepada AJK Pribumi Bersatu Badrul Hisham Syahari pada Khamis. Dalam surat berkenaan, Nik Nazmi menuntut permohonan maaf secara terbuka berhubung dakwaan kes rasuah rancangan Tempatan Banjir bernilai 16 bilion. Berat tuduhan palsu ini dan memerlukan tindakan undang-undang. Kami kekal menegakkan kebenaran. Nah, Cikgu Bat kata bahawa dia tidak menerima pun lagi surat itu. Jadi dia telah ke pejabat Nik Nazmi untuk bertanyakan mana surat saman itu. Tanpa peguam, Cikgu Bat sedia lawan Nik Nazmi di mahkamah. Okey. Pemimpin bersatu Cikgu Bat sedia berdepan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi di mahkamah meskipun tidak diwakili peguam berhubung kenyataan berunsur fitnah mengenai projek Tempatan Banjir. AJK Penerangan Bersatu dikenali sebagai Cikgu Bat mencabar Nik Nazmi melawannya di mahkamah supaya rakyat tahu isu itu dan tidak agak-agak memanggil pihak terlibat bagi menyoal mereka berhubung RTB. Bukan sebab saya kaya, tapi kalau saya tak ada peguam, saya pergi sendirilah ke mahkamah dan saya nak bawa semua dokumen, nak sapina semua orang yang tanda tangan perjanjian tepi itu dan saya nak soal satu-satu. Tapi janganlah peguam Nik Nazmi nak bantah kata tak relevan pula, katanya. Beliau ke kementerian itu mengambil surat tuntutan daripada Nik Nazmi bagi menarik balik serta-merta dan memohon maaf secara terbuka di atas kenyataan fitnah. Tetapi Cikgu Bat mendakwa tidak menerima surat itu sejurus menteri berkenaan memaklumkan sudah menyerahkannya semalam. Beberapa minit selepas ke pejabat kementerian, Cikgu Bat keluar dan memaklumkan surat tuntutan itu dihantar kepadanya melalui pos berdaftar hari ini. Nik Nazmi memaklumkan sudah hantar hari ini melalui pos berdaftar. Oh, baru nak hantarlah. Kau sembang kari Nik Nazmi. A cakap A lah, B cakap B lah, kata beliau. Baik. Pertama sekali, Cikgu Bat, prosedur untuk saman ini saja. Saya tahu dia buat stand. Saya tahu dia buat stand. Prosedur untuk saman ini adalah peguam yang akan hantar surat tersebut kepada anda melalui notis. Notisnya ada 2, secara fizikal, kemudian secara surat berdaftar. So bila dia kata baru hari ini hantarlah, secara surat berdaftar tu memang betul pada hari itu. Tetapi biasanya kalau secara praktis surat by hand dia sudah hantar sebelum itu. Kenapa kena berdaftar? Supaya boleh ditunjukkan ke mahkamah bahawa surat itu sudah pun dihantar. Okey? Surat itu sudah dia, secara berdaftarnya sudah dihantar ke alamat yang dimaksudkan. Kenapa? Kalau Cikgu Bat gagal menjawab pertuduhan itu dalam tempoh yang ditetapkan, maka mahkamah boleh membuat keputusan ex parte secara satu pihak di dalam mahkamah. Penentuan kepada kes tersebut. Okey? Itu kaedahnya. Tetapi kalau dia menjawab, maka perkara itu boleh dipanjangkan ke mahkamah. Okey. Cuma timbul isu. Dia confident. Dia confident bukan sebab dia ada bukti. Tengok tadi dia kata dia tak nak bawa peguam. Sebab apa? Sebab tak ada peguam berani nak membela dia, tuan-tuan. Tak ada peguam yang berani nak jadi peguam bela dia. Bunuh diri. Kenapa saya kata bunuh diri, tuan-tuan?
Dia macam ni. Bila dia dakwa terdapat perjanjian tepi sebelum dapat SST, surat setuju terima, projek itu belum dapat lagi. Tetapi dua company, individu dan company, sudah menandatangani surat perjanjian dipanggil consultancy agreement. Dia kata, tengok, ini adalah satu bukti Nik Nazmi rasuah kerana perjanjian itu sudah tanda tangan sebelum dapat SST. But perjanjian ini di kalangan partis memang mereka akan sign. Mereka masuk tender, dia cari dulu konsultan. Kenapa? Nak lock harga. Kenapa nak lock harga, Cikgu Bat? Konsultan tu bukan buat satu kerja. Dia ada banyak kerja lain dia nak buat. Dia tak nak nanti dapat tender, dia tak boleh pada konsultan tu, dia terpaksa cari konsultan lain sebab dia terdesak harganya lebih tinggi, luar daripada bajet. Sebab itu mereka tanda tangan awal. Subjek tu apa? Subjek tu dapat SST. Kalau dapat SST, proceed agreement. Tak dapat SST, batal agreement. Itu saja. Adakah itu satu kesalahan? Adakah itu satu kesalahan? Saya tanya, tuan-tuan. Adakah dua company yang tanda tangan satu kesalahan? Yang Cikgu Bat kena buktikan nanti bahawa syarikat tersebut, either yang dapat SST atau konsultan, telah berjanji memberikan satu jumlah dana kepada Nik Nazmi dengan sekiranya dia meluluskan projek itu. Yang tu rasuah. Yang tu dia boleh menang. Kalau tidak, dia tak boleh menang. Kalau tidak, maka dia tak boleh menang. Sebab itu, saya kata, Cikgu Bat kata, saya tak takut, saya boleh lawan, tak payah ada peguam. Tuan-tuan, kenapa tak payah ada peguam? Tuan-tuan pernah terfikir tak? Sebab tak ada peguam, bodoh sangat nak berani mewakili dia. Kecuali memang peguam tu nak ambil duit dia lah. Nasihat aku pada peguam tu, kalau kau betul nak mewakili dia, kau ambil duit dulu tau. Kau jangan Cikgu Bat ni, dia boleh tahan. Kau minta upfront siap-siap. Bukan pro bono. Sebab kalau dia ambil pro bono, nak jadi pro bodo. Bukan pro bono, tuan-tuan. Pro bodo. Faham tak? Lawyer pun tak berani nak mewakili dia. Sebab apa? Punyalah kes ni terlalu straightforward. Toast. Dia nak cipta persepsi, tuan-tuan. Saya dah pergi, dah jumpa. Saya dah tahu dah. Sebenarnya kalau ikut projek tu pun belum dia award lagi. Tak ada award lagi. Tak ada. There is no award to the project yet. Dan tiba-tiba dia kata 16 bilion, 17 bilion, 15 bilion. Why? Kenapa? Apa isu dia sebenarnya? Yang tu nanti tengoklah di mahkamah. Mereka berbincang. Okey. Habis kat situ.